Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar. Baiklah, masih dalam tajuk nombor hingga 1000, dalam video pada kali ini kita akan belajar tentang rangkaian nombor. Murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 8 hingga 12. Murid-murid sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Baiklah, di dalam gambar ini kita ada seorang pakcik yang sedang menjual kuih. Katakan dalam satu bekas besar ini mengandungi 100 biji kuih dan dalam satu paket yang kecil ini pula berisi 10 biji kuih. Pakcik ini telah menjual 5 bekas besar dan 4 paket kecil kepada ibu dan budak ni. Baiklah, jadi berapakah jumlah kuih yang dijual oleh pakcik tersebut? Mari kita bilang bersama-sama. Okey, untuk bilang, mula-mula kita akan kira bekas yang besar dahulu. Okey, satu bekas ini ada 100 biji kuih dan kita ada 5 bekas. Mari kita bilang bersama-sama. 100, 200, 300, 400, 500. Jadi jumlah kuih dalam kelima-lima bekas besar ini ada 500. Baik, mari kita kira paket yang kecil pula. Satu paket kecil mengandungi 10 biji kuih dan kita ada 4 paket. Mari kita bilang bersama-sama. 10, 20, 30, 40. Jadi jumlah kuih semua yang ada dekat dalam paket kecil ini ada 40. Jadi jumlah kesemua kuih yang pakcik ini sudah jual ada 540. Baiklah, mari kita bilang jumlah guli yang ada dalam gambar ini. Kita ada 3 bekas besar yang berisi guli dan 2 bekas kecil yang berisi guli. Satu bekas besar mengandungi 50 biji guli dan satu bekas kecil mengandungi 10 biji guli. Baiklah, seperti yang kita bilang tadi, kita akan bilang dengan bekas yang besar dahulu. Mari kita bilang bersama-sama. Satu bekas besar ada 50. Jadi 50, 100, 150. Okey, lepas kita kira bekas yang besar, kita akan kira bekas yang kecil pula. Satu bekas kecil ada 10 biji guli. Jadi 10, 20. Jadi bekas kecil ada 20 biji guli. Jadi berapakah jumlah kesemua guli yang ada dalam gambar ini? 150 biji guli tambah 20 biji guli. Jadi kesemuanya ada 170 biji guli. Baiklah, mari kita lihat. Ada gambar blok-blok kecil di sini. Kita ada 6 keping blok yang besar yang terdiri daripada blok-blok kecil dan juga kita ada blok-blok kecil yang berasingan bahagian tepi ini. Baik, setiap blok besar mengandungi 100 blok kecil. Ya, kalau kita kira, kita akan dapat 100 blok kecil. Dan kita ada blok yang kecil yang berasingan di sini, kita ada 7 blok. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 blok kecil. Baiklah, jadi berapakah jumlah kesemua blok yang ada dekat dalam gambar ini? Okey, macam biasa kita akan kira blok yang besar dahulu.
Jadi satu blok besar ini mewakili 100 blok kecil. Jadi kita akan kira 100, 200, 300, 400, 500, 600. Okey, jadi kita ada 600 blok besar dan kita ada 7 blok kecil. Jadi 607 blok. Semua sekali ada 607. Okey, 607. Jadi cikgu harap kamu boleh faham bagaimana cara kita meletakkan nilai pada sesuatu objek. Kita tahu macam mana kita nak bilang objek itu dengan mewakilkan nombor. Okey. Sekarang kita akan beralih kepada gambar yang kedua. Siapa tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar abakus. Kamu telah belajar pada tahun yang lepas tentang abakus atau nama lainnya sempua. Ia adalah satu alat yang digunakan untuk mengira. Baiklah, abakus terdiri daripada dua bahagian, bahagian atas dan bahagian bawah. Dan di dalam abakus ini kita ada biji-biji kecil ini yang mewakili satu nilai. Bahagian atas mewakili nilai 5 dan bahagian bawah ni pula mewakili nilai 1. Jadi biji yang di atas ini kita wakilkan dia sebagai ada 5 dan biji yang di bawah ini setiap satunya nilainya 1. Baik, sekarang kita akan tengok bagaimanakah cara untuk menentukan nilai menggunakan abakus. Baik, nilai abakus untuk menggunakan abakus, perkara pertama yang kena buat untuk kita memudahkan kita mengira, kita akan bahagikan abakus ini kepada beberapa bahagian. 100, 10, sah. Murid-murid kenal tak dengan ratus, 10 dan sah ni? Macam pernah nampak kan? Ya, jika murid-murid lihat video yang lepas, murid-murid akan perasan bentuknya sama dengan jadual yang cikgu pernah tunjukkan pada kamu dalam video yang lepas. 100, 10, sah. Okey. Baik. Dan untuk menggunakan abakus, kita akan hanya mengira nilai biji-biji ini yang hanya menyentuh garisan yang berada di tengah-tengah. Okey? Menyentuh garisan yang berada di tengah-tengah. Baik, sekarang mari kita kira nilai abakus ini bersama-sama. Baik. Pada bahagian ratus ini, biji yang berada di atas tidak menyentuh. Jadi kita tidak perlu kira, kita hanya kira biji yang menyentuh saja. Jadi biji yang ini, 4 biji yang di bawah ini menyentuh garisan di tengah-tengah ini. Jadi kita akan kira 1, 2, 3, 4. Okay, jadi nilai untuk ratus adalah 4. Baik, kita lihat untuk puluh pula. Biji mana yang menyentuh tengah-tengah garisan tengah-tengah ni? Ini kan? Okey. Jadi kita kira 1, 2. Okey, jadi nilai bagi bahagian puluh adalah 2. Dan kita lihat bahagian sah pula. Bahagian atas ini yang mewakili nilai 5 menyentuh garisan ni. Jadi kita akan kira 5, 1. 5 tambah 1 jadi 6. Baik, jadi nilai untuk abakus ini adalah 426.
Selain abakus, kamu akan lihat dalam buku teks ada bentuk gambar rajah seperti ini. Bentuk gambar rajah seperti ini. Bentuk gambar rajah seperti ini. Kita akan tentukan nilai berdasarkan biji-biji yang ada pada besi yang tercacak di sini. Kita ada 3 bahagian sama seperti tadi, ada ratus, puluh dan sab. Baik, mari kita sama-sama kira bersama-sama. Untuk bahagian ratus kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai untuk ratus ada 7. Kalau kita kira pula untuk puluh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi nilai bagi puluh ada 6. Baik, dan bila kita tengok pada bahagian sa pula, tak ada pun apa-apa biji. Jadi nilainya adalah sifar. Nah, kenapa sifar? Sebab tak ada apa-apa pun di sini. Jadi kita letakkan nilai sifar. Jadi nilai bagi gambar rajah ini adalah 760. Baik, lengkapkan garis nombor ini. Okey, kita ada satu garis nombor. Dan kita ada beberapa nombor yang disusun. Adalah bermula dengan nombor 100, 200, 300, tak tahu, 500 dan juga ni nombor yang kita tak tahu. Baik. Jadi bagaimana kita nak melengkapkan garis nombor ini? Okey, murid-murid perhatikan. 100 nombor 1 di depan, 200 nombor 2 di depan, 300 nombor 3 di depan. Jadi kita akan bilang secara menaik 100-100. Jadi jika sini 100, 200, 300. Cuba murid teka. Selepas 300 nombor berapa? Ya, betul. 400. Selepas 400, 500. Selepas 500, ya, betul. 600. Jadi dah lengkap nombor ni. Kita ada 100, 200, 300, 400, 500, 600. Bagus. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Lihat garis nombor ini pula. Kita mulakan dengan 560, nombor 560. Kemudian 561. Kemudian ini nombor yang kita akan isi, nombor yang tidak diketahui. 563, 564 dan nombor yang kita tak tahu. Baik. Jadi perhatikan bagaimana kita nak isi tempat kosong dengan nombor yang kita tak tahu ni. Jadi daripada 560, 561, murid-murid dapat perhatikan apakah nombor yang berbeza di antara dua nombor ni. Ya, nombor yang di belakang sekali ni ada nilai sifar dan nombor di belakang sekali untuk nombor yang kedua ni ada nilai 1. Jadi dia ada pertambahan satu nombor daripada nombor 560 ke 561. Jadi jika kita tambah satu lagi nombor, 561 tambah 1, dia jadi 562. Boleh? 560, 561, 562. Selepas 562, 563. Perasan? Nombor belakang sahaja yang berubah.
sifar 1, 2, 3. Baik. Kemudian 563, kita ada 564. Selepas 564, tukarkan nombor belakang ni. Selepas 564, kita akan isi nombor apa yang sesuai dekat dalam kotak kosong ni? 565. Boleh nampak apakah perbezaan, bagaimana untuk kita isi tempat kosong mengikut bilangan nombor yang sekata. Sama seperti video yang lepas, cikgu ada sediakan sedikit latihan kendiri untuk murid-murid. Murid-murid boleh cuba jawab sebagai latihan tambahan. Baiklah, itu saja video kita pada kali ini. Jaga diri dan jaga keselamatan masing-masing ya. Terima kasih kerana menonton. Bye.